Dan saya rasa something wrong somewhere lah. Saya terfikir tau. Tak tahulah, mungkin korang tak fikir apa hukumnya kita orang Islam yang menggunakan minyak tersebut. Itu menjadi tanda tanya pada saya. Assalamualaikum. Ni Abang Je nak share satu benda. Kalau korang rasa korang guna minyak masak, tak kisahlah korang tak masak ke, korang masak ke, ataupun korang makan benda yang digoreng setiap hari, korang kena dengar apa yang saya nak share ni. Okey, macam ni. Saya berniaga restoran dan setiap hari saya menggunakan minyak masak ni, saya rasa berpuluh kilo lah setiap hari untuk saya punya restoran. Dulu saya beli minyak, yelah kita tak tahu, kita nak berniaga, kita beli kalau benda tu lebih menjimatkan kos, kita akan pilih yang jimat kos lah. So saya beli minyak, satu hari saya pakai 25 kilo untuk satu outlet goreng ayam. Minyak dah hitam, saya tukar dan kita masukkan dalam tong. Ni saya nak cerita proses tau. Saya masukkan dalam tong. So bila masuk dalam tong, setiap minggu akan ada orang datang beli minyak dan dia pergi jual balik. Satu hari tu saya tengah lepak-lepak kat belakang kedai, tengah uruskan saya punya pekerja apa semua di Fizoma Kitchen. Tiba-tiba datang, kebetulan jumpa dengan saya. So dia datang dengan lori, dia bawa satu tong besar kat belakang, dia ambil minyak. Kita jual balik minyak tu dengan harga, kalau tak silap saya lah, tak sampai RM1 lah sekilo sebab minyak dah terpakai kan. So dia ambil minyak tu. Saya tanya dia, you bawa minyak ni pergi mana? Dia kata, I angkat ini minyak, I hantar dekat kilang yang proses. Oh iya ke? Boleh jual lah. Dia kata, memang jual lah. Itu cara dia cari rezeki lah. Okey lah. So tanya, you semua area sini you angkat minyak? Semua saya angkat lah. Tadi saya pergi kedai Cina, kedai India, semua kedai dia angkat. Termasuk dekat mall-mall dan semua lah, semua tempat. So, secara logiknya lah saya fikir kan. Sebab dia bawa satu tong besar. Tong kita kecil ni, dia sedut, dia masukkan dalam dia punya lori. Dalam tong yang dia bawa minyak recycle tu lah. Dia masuk, dia kumpul-kumpul, dia pergi jual satu kilang. And then saya tanyalah, minyak ni buat apa? Dia kata kalau minyak recycle lah, inilah minyak recycle yang dia hantar kat kilang, kilang tapis, kilang proses balik dan jual balik. So saya tanya, apa beza minyak ni? Dia kata kalau minyak yang baru, minyak yang diproses daripada kelapa sawit dan masuk dalam paket ataupun botol dijual lah. Tapi kalau minyak yang recycle nampak macam barulah, cuma dia ada beberapa proses penapisan yang dia bersihkan balik minyak tu untuk dijual. So dari segi kebersihan, insyaAllah lah okey. Saya percaya kerajaan tu pantau lah, kerajaan kita pantau. Dan saya rasa something wrong somewhere lah. Dan saya tanya member saya yang berniaga minyak, yang ada kilang minyak, yang proses minyak. Dia kata memang ada minyak recycle dijual dengan harga yang jauh lebih murah berbanding minyak baru. So saya terfikir tau, tak tahulah mungkin korang tak fikir, tapi saya terfikir, kalau kita beli minyak recycle, what if kalau yang beli minyak tu tadi, dia ambil minyak daripada kedai-kedai Cina yang goreng ataupun masak makanan yang haram, yang umat Islam kita tak boleh makan. So lemak-lemak tu dah dicampur sekali dan proses pembersihan, penapisan tu mungkin bersih dari segi chemical dan sebagainya, tetapi lemak-lemak yang ada, ayam, itik, ikan yang digoreng ataupun haiwan-haiwan lain ada juga dalam tu. So apa hukumnya kita orang Islam yang menggunakan minyak tersebut? Itu menjadi tanda tanya pada saya. Jadi saya mula was-was. So selepas itu saya pastikan setiap minyak yang saya beli, saya akan beli minyak yang baru. Sebab setahu saya minyak recycle tak boleh dijual, tapi saya percaya ada di pasaran. Kenapa? Sebab ada pernah orang datang offer kat saya jual minyak yang lebih murah, iaitu minyak recycle. Masa tu saya tak terfikir lagi. So bila saya was-was, saya tak nak ada isu syubhah dalam setiap rezeki saya, setiap makanan yang masuk ke dalam perut saya jadi darah daging, dan saya tak nak ada isu syubhah yang saya menyediakan makanan kepada pelanggan-pelanggan saya. So saya decide untuk tukar minyak baru yang saya beli minyak yang lebih mahal. So ni untuk yang siapa yang berniaga ataupun yang buat masakan di rumah. Bila saya pakai minyak baru, sebenarnya lifespan minyak tu sebelum ni, kalau satu minyak kita goreng, saya hanya boleh bertahan 1 ataupun 2 hari minyak tu terus hitam. Tapi kalau saya pakai minyak baru yang lebih tinggi sikit harga dia, lifespan minyak tu boleh pergi sampai ke 3, 4, kadang-kadang sampai 5 hari. So minyak tu tidak hitam, dia tidak naik buih. So
kalau dari segi penjimatan untuk orang berniaga ataupun nak guna minyak di rumah, sebenarnya minyak baru lebih jimat daripada minyak recycle. Satu, kita cerita dari segi keraguan kita tentang sumber minyak tu tadi, tetapi dari segi penjimatan kos, saya rasa minyak, bukan saya rasa, sudah tepat, terang lagi bersuduh, saya pun dah buat, saya dah menggunakan dia jauh lebih jimat. So pada saya, tindakan yang saya ambil, saya memilih untuk tidak berada dalam keadaan was-was di dalam setiap rezeki saya. So saya pastikan setiap minyak yang saya guna di rumah ataupun restoran saya menggunakan minyak yang baru. So perkongsian saya ni, saya minta maaf, tidak ada niat untuk saya nak tunding jari kepada mana-mana pihak. Tapi kita sebagai pengguna, saya nasihatkan, kalau kita dah tahu tapi kita memilih juga, itu sebenarnya mungkin sumber rezeki kita tu tidak halal atau thayyibah. So saya, kalau boleh, saya nak nasihatkan kepada semua, pilihlah minyak baru, elakkan guna minyak recycle, supaya yelah, kita dah tahu kan, buat apa kita nak gunakan juga. Dan mungkin ada mana-mana pihak boleh explain detail pasal video ni, sila tampil dan explain. Bukan untuk saya je, tapi untuk semua yang tengok video ni. Dan saya harap yang tengok video ni, kalau boleh kita sama-sama share video ni untuk kesedaran kita bersama. Lagi sekali saya minta maaf, saya tak ada niat untuk nak tunding jari kepada mana-mana pihak. Ini saya cerita melalui pengalaman yang telah saya lalui. Saya nak ucapkan minta maaf lagi sekali dan terima kasih kepada semua yang share video ni untuk awareness kita bersama. Terima kasih. Salam.